Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton analisis Awani bersama saya Zulfitri Yusof. Malam ini kita ada beberapa cerita yang nak kongsikan bersama dalam analisis Awani. Pertamanya, antara fokus perbincangan utama malam ini ialah mengenai penyatuan nasional, di mana baru-baru ini mesyuarat Kabinet mingguan ada mengatakan bahawa kerajaan sedang meneliti sebuah plan bagi menggalakkan penyatuan nasional melalui perpaduan dan juga konsensus, di mana plan penyatuan nasional itu diasaskan kepada 4 tunggak utama meliputi sosial, politik, kerajaan dan hubungan antarabangsa. Keperluan penyatuan nasional ini khususnya bagi membincangan perkara-perkara penting juga telah disuarakan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim pada minggu lepas, dan dalam respon kepada Esrawani.com juga Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Pergerakan Kesederhanaan Global JMM Datuk Saifuddin Abdullah mengatakan bahawa plan penyatuan nasional yang diteliti Kabinet dilihat sebagai sebahagian daripada proses ke arah budaya politik baru yang akan menjadi amalan demokrasi di negara kita. Itu perbincangan utama kita dalam analisis Awani pada malam ini. Akan tapi kita akan simpan dahulu cerita itu dan kita akan bersama dengan saudara Yen Johan Arif dimulakan analisis Awani berbeza sikit pada malam ini. Mungkin Yen ada cerita yang lebih menarik yang kita boleh kongsikan juga menerusi di platform media sosial, kerana ada sesuatu yang menjadi trending, sesuatu yang menjadi perbualan hangat, khususnya mengenai cerita bola. Mungkin Yen boleh kongsikan apa perkara yang trending di media sosial, Yen? Ya, Zul, ada dua cerita bola yang trending hari ini di media sosial. Pertama sekali kita nak mulakan dengan mengenai cerita bola sepak di Malaysia dahulu, di mana orang sedang bercerita mengenai pengesahan bahawa Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah mengikat kontrak dengan bekas jurulatih skuad antarabangsa Jepun iaitu Philippe Troussier. Dan berita ini tidak dapat disahkan lagi oleh mana-mana wartawan dan juga Persatuan FAM sendiri kerana belum dapat diumumkan lagi. Tetapi wartawan-wartawan yang jumpa pada sumber-sumber yang boleh dipercayai mengatakan bahawa ia sudah disahkan, Zul. Dan orang ramai mula menceritakan adakah gaji yang dibayar itu 5 juta ringgit setahun. Satu jumlah yang besar. Satu jumlah yang besar yang menjadi persoalan di Twitter. Dan belanjaan besar itu adakah ia dapat menjamin pemain-pemain kita dapat mencapai prestasi seperti pemain Jepun dalam masa singkat? Mungkin tidak, tetapi itu menjadi persoalan. Adakah player-player atau pemain negara sanggup untuk menjalani latihan seperti yang lebih intensif lagi daripada yang sebelum ini? Kerana kita tahu Troussier ini adalah satu jurulatih yang menekankan fizioterapi dan juga latihan-latihan seperti yang kalau kita lihat tweet selepas ini, orang kata dia akan bawa dia punya pakar fizioterapi dan juga pegawai-pegawai lain untuk melatih skuad negara. Jadi ini adalah satu cabaran kepada skuad negara kerana ini mungkin latihan yang sedikit berbeza daripada fizikal. Itu yang saya dapat tahu daripada wartawan-wartawan. Sebelum ini dia membimbing Ivory Coast, Nigeria, Afrika Selatan dan Burkina Faso, dan dia menolak tawaran untuk ke Tunisia, untuk ke Malaysia. Jadi satu penghormatan yang diberi kepada kita. Dan seterusnya cerita dalam blogger sukan dan juga orang kuat dalam industri sukan ni, kita tahu Christopher Raj turut berkongsi berita tersebut yang mengatakan bahawa FAM sudah mengikat kontrak dengan Troussier. Tetapi bila saya tanya balik, dia tak jawab lagi lah. Tapi orang lain sudah confirm. Mungkin cuba kita tanya orang yang mungkin boleh menjawab dan juga memberi sedikit analisis awal mengenai perkara ini. Mungkin belum lagi secara rasmi, tapi ini adalah sesuatu yang macam Yen kata tadi sudah dipastikan. Dan bagaimana mungkin sudah berada di talian saudara Sadiq Mustafa, pensyarah Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM. Assalamualaikum saudara Sadiq. Waalaikumsalam, Zul. Saudara Sadiq, itu cerita yang trending di media sosial mengenai bola, di mana jurulatih bola sepak Malaysia yang baru Troussier mungkin akan mengikat kontrak di Malaysia, dan bayarannya itu mungkin menjadi persoalan dan juga perbualan hangat di media sosial dan juga kepada keseluruh peminat bola sepak negara. Pandangan awal daripada saudara Sadiq bagaimana? Saya rasa satu perkembangan yang baik. Kalau untuk dapatkan keputusan yang baik, kita harus berkorban sedikit. Apa salahnya untuk mendapatkan satu pengalaman baru, satu pembelajaran baru, satu kaedah permainan baru, satu standard bola sepak yang baru. Itu adalah satu yang baik untuk perkembangan bola sepak negara. Dan saya harap pemain-pemain negara yang akan bernaung dalam jurulatih baru akan mendapat satu sistem pembelajaran baru dalam semua aspek, bukan saja
kita sebut tentang cerita aspek fizikal tetapi cerita taktikal dan benda-benda itu yang masih kita kurang lagi dalam aspek penguasaan taktikal dan menguasai permainan dari segi aspek perancangan. Menurut apa yang dikatakan oleh Ian tadi, Ruzier juga membawa fisioterapinya sendiri dan latihan yang dilakukan kepada pasukan-pasukan sebelum ini yang pernah dilatih oleh beliau agak keras sedikit, akan tetapi beliau juga dilaporkan menolak tawaran Tunisia untuk melatih pasukan Malaysia. Apakah maksudnya ini? Bagaimana kita melihat ini juga membayangkan satu potensi kepada skuad bola sepak negara, dan bagaimana perubahan itu perlu dilihat bukan kepada perubahan jurulatih semata tapi juga perubahan daripada segi budaya pemain dan sebagainya. Bagaimana saudara Sadiq memandang perkara ini? Untuk kita maju ke hadapan, kerana kita akan melihat budaya masa depan, budaya yang ingin kita jadikan satu aras bahawa kita akan ingin bermain di piala dunia. Jadi kita mesti satu budaya yang maju ke hadapan, bukan budaya yang ke belakang. Jadi untuk bergerak ke hadapan kita mesti berkorban. Berkorban itu bermaksud bukan tinggalkan makan sebagainya. Berkorban ini maksudnya kita ingin dahagakan kejayaan. Seorang yang mahukan perubahan baru, satu pergerakan kehadapan yang baru, satu brand yang baru, brand yang lebih berharga, brand yang dapat menakutkan negara-negara Asia bahawa kita adalah satu kasut baru dalam bola sepak di masa akan datang. Itu harapan saya. Okey, terima kasih kepada Saudara Sadiq kerana sudi memberikan sedikit ulasan, sedikit analisis mengenai perkembangan terbaru dalam bola sepak negara kita. Yan masih lagi di set kini trending? Ya, saya. Yan, mungkin ada cerita yang trending yang lain khususnya kerana bola sepak di peringkat global dan juga katanya Robocop tu trending juga. Mungkin kita boleh kongsikan sikit, kita habiskan semua. Sebelum tu kita tengok dulu mengenai pemain Bayern Munich penyokong Manchester United telah mula kongsi Toni Kroos. Dia kata dah masuk Manchester United, tapi itu belum disahkan lagi, cuma kabar angin kerana jurulatih Bayern Munich Pep Guardiola kata mungkin dia akan dilepaskan kerana dia marah hari itu semalam dia lawan dengan Stuttgart dan dia telah melepaskan kemarahan kerana dikeluarkan. Seterusnya Robocop juga kita dapat trending di Twitter, orang mula kata cerita itu berbaloi untuk disaksikan dan juga orang dapat ceritanya menyentuh perasaan lebih manusia daripada robot. Jadi saya rasa itu satu cerita yang menarik untuk disaksikan dan menerusi tweet kita dapat lihat. So, ini memang menarik. Saya rasa itu saja, Zul. Okey, terima kasih Ian kerana memberikan laporan yang trending di analisis awani. Terima kasih juga kepada Prof Saudara Sadiq Mustafa tadi, dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai Pelan Penyatuan Nasional selepas ini bersama dengan Profesor Dr. Mansur Mohamed Noor. Selepas ini dalam analisis awani kita berhenti lihat seketika dahulu. Topik utama malam ini dalam analisis awal ini kita bercerita ini Pelan Penyatuan Nasional, di mana baru-baru ini Perdana Menteri mengatakan bahawa kesediaan dan juga kerajaan dalam mesyuarat mingguan Kabinet menyaksikan ataupun melihat semula meneliti sebuah pelan untuk menggalakkan penyatuan nasional, dan sebenarnya perkara ini bukanlah suatu perkara yang baru. Semenjak daripada PRU ke-13, pasca PRU ke-13, perkara ini seringkali diungkapkan, dan daripada penerimaan rakyat, UMCDL telah menjalankan kajian sekitar pada bulan 15 Ogos hingga 10 September lepas 4 bulan selepas berlangsungnya PRU ke-13. Dan daripada situ dapatan mendapati bahawa pengundi berharap kesepakatan nasional dapat diwujudkan antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat bagi bersama-sama memajukan Malaysia supaya rakyat dapat lebih manfaat dan terus bersaing sama sendiri. Dan 69% daripadanya berkata ya, perlu diwujudkan kesepakatan nasional, 19% mengatakan tidak dan 12% mengatakan tidak pasti. Ini dapatan yang dapat daripada masyarakat. Dan bersama saya malam ini iaitu Prof. Dr. Mansur Mohamed Noor, merupakan Fellow Penyelidik Utama Institut Kajian Etnik kita, UKM. Prof, dalam aspek kita bercerita mengenai penyatuan nasional, berbagai teori dan juga berbagai pandangan, dan juga rakyat mungkin dalam satu aspek yang lain mungkin sedikit terserong dan ataupun mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai perkara ini. Bagaimana dalam kata kunci ataupun daripada perspektif ahli akademik mengenai perkara ini dalam konteks semasa? Konteks dalam pasca PRU ke-13 itu mungkin sedikit berbeza, akan tapi dalam tempoh tahun 2014, tahun yang kerja perlu dijalankan, politik perlu dikurangkan, mungkin dinamiknya sedikit berbeza. Pandangan Prof? Saya rasa penting pertama kita kena faham 3 konsep. Konsep pertama kita faham perpaduan. Yang kedua kita panggil kesepaduan sosial. Tiga is penyatu paduan.
Saya rasa bila secara result timbul persoalan parti-parti politik perlu berbincang, berdialog, mencari jalan tengah bersama. Bagi saya itu kita panggil itu persoalan bukan penyatuan ataupun penyatuan nasional, tapi itu lebih bersifat kita panggil is reconciliation. Menjadikan perbahasan di situ is reconciliation bagaimana barisan kepimpinan politik dan parti-parti politik di Malaysia ini perlu duduk bersama, berdialog dan sebagainya untuk mencari jalan bukan contestation tetapi perlu duduk berunding, bernegosiasi which may need to come down to panggil untuk mencari jalan di mana we can accommodate, di mana kita boleh bertolak ansur, di mana kita boleh mencari konsensus. Kerana saya perhati politik semenjak 2004 terutama 2008 dan juga termasuk 2013 PRU 13 kita perhati politik banyak dicorak oleh budaya politik contestation yang cubanya yang suka menimbul perbezaan, ketidaksamarataan, perpisahan hingga tiada ada titik pertemuan untuk kita duduk bersama dan menjalin semua. Jadi kalau dalam hal demikian parti-parti politik kita lebih mengutamakan kemenangan parti, kemenangan pemimpin, bukan agenda negara, bukan agenda kestabilan negara, kemajuan negara, mengurus ketidakadilan, mengurus kita panggil kemiskinan. Saya rasa sebab itu bagi saya agak setuju dengan dapatan kajian itu. Menunjukkan sebenarnya masalah kita sekarang bukan perpaduan, bukan kesepaduan, tetapi lebih bersifat penyatuan di kalangan ahli politik dan kepimpinan negara. Bagi saya itu yang lebih utama. Dalam aspek itu mungkin ada yang mengatakan bahawa apabila penyatuan politik atau penyatuan nasional itu dibincangkan dan dilihat dalam konteks parti-parti politik, ada yang mengeluarkan terma kerajaan perpaduan dan sebagainya. Dan dalam titik penyatuan dalam sekarang ini, di mana kita melihat aspek yang sepatutnya titik pertemuan itu perlu dilakukan dan perlu nampak dalam konteks pada hari ini? Saya rasa dia macam ni lah. Bagi saya pertama kena ingat sejarah kita di Malaysia telah sebenarnya kita rakyat Malaysia dan barisan kepimpinan parti dan parti-parti politik sebenarnya tidak perlu menanggut air keruh kerana pengalaman kita di Malaysia ni daripada semenjak sebelum merdeka lagi bila gagal mendapat mufakat di antara kepimpinan Melayu dan British untuk melahirkan Melayu Union tadi, yang mana orang Melayu mendesak penolakan dan nak membina satu negara Melayu. British faham benda itu, akhirnya dia mengadakan CLC, Community Liaison Committee. Sebenarnya inilah institusi pertama yang British bawa yang kita amal. Kenapa? Selepas merdeka, bila datang 13 Mei kita tubuh Magiran, CLC juga. Lepas tu bila kita tengok pembangunan dah maju, berlaku ketidaksamaratan, kita datang Mampan 1. Dia bentuk tu juga. Mampan 2. Dan sekarang bila timbul masalah dia dengan dalam sudut politik hingga kan ketegangan dengan masyarakat, pemimpin datang dengan konsultasi negara. Bagi saya benda-benda itu sama. Jadi bagi saya pertama, kita rakyat Malaysia jangan merasakan negara kita ni teruknya, tak bersatu, tunggu retak dia belah, nak meletup. Bagi saya tak. Menunjukkan sebenarnya kita sentiasa ada mekanisme dialog, bargaining and negotiation yang kita sentiasa adakan. Bagi saya ini kekuatan kita. Sebab itu saya perhati dalam suasana macam itu, perbezaan itu dapat diketemui di meja rundingan, dialog, dalam diterjemahkan dalam bentuk program, program pentadbiran negara, dasar-dasar awal yang kadang-kadang melibatkan juga sektor-sektor swasta dan NGO. Hingga di situ lahirlah banyak kita panggil meeting point tadi, panggil titik-titik pada masyarakat. Sebenarnya bagi saya di Malaysia ni, kita jangan terlampau berdasar 2-3 kejadian tentang Allah ke, tentang gereja ke, tentang apa benda pun kita kata negara kita ni dah teruk. Tak, bagi saya perlu sedar berdasarkan sesuatu yang terpahat memang dah ada sebati dalam diri kita. Benda tu, konflik tu akan ada. Pasal kita ada perbezaan, terutama bila dimotifkan kan, dikontroversikan, dipolitikkan. Bagi saya benda tu akan ada. Tapi persoalan dia perlu kita ingat dalam contradiction yang berlaku dalam negara kita ni, asasnya hubungan etnik Malaysia ni baik. Kita panggil jangka hayat damainya panjang. Kalau berlaku kita panggil konflik pun berlaku pertumpahan darah terlampau
tak banyak dan terbatas bendanya. Tidak macam kita banding dengan Sri Lanka, dengan Mindanao, dengan Thailand. Kalau di sana konflik yang berpanjangan. jangka hayatnya pendek dan lebih diwarnai oleh keganasan. Okey Prof, saya nak membawa perbincangan kita ataupun melihat apakah reaksi masyarakat ataupun orang ramai khususnya apabila kita lihat daripada paparan berita astroawani.com khususnya mengenai perkara penyatuan nasional ini. Mungkin Yen John Arif boleh membantu saya mengeluarkan ataupun melihat apakah pandangan orang ramai khususnya di media sosial apabila topik mengenai penyatuan nasional ini diutarakan. Apakah pandangan mereka? Mungkin Yen boleh bersama kita di set kini trending di sana. Zul, nampaknya menerusi Facebook Astro Awani kita dapati penyatuan nasional disambut baik oleh pengguna di media sosial dan melalui hashtag penyatuan nasional kami memetik beberapa respon daripada Facebook tersebut. Antaranya kita boleh lihat tweet grafiknya daripada Kamaru Hisham. Dia berpendapat kedua-dua belah pihak kerajaan mahupun pembangkang walaupun berlainan ideologi harus bersatu dalam satu matlamat demi penyatuan rakyat Malaysia, dan Kamaru juga berasa keadaan ekonomi semasa perlu diberi perhatian kerana baginya ekonomi yang stabil menjamin keamanan negara. Dan seterusnya daripada Zul Azri, dalam reaksinya di Facebook berharap isu gaji perlu selari dengan matlamat ke arah negara maju. Dan seterusnya Faida Muhammad pula menyeru agar setiap NGO memainkan peranaan dalam menyokong pelan penyatuan nasional dari peringkat akar umbi bagi mendapatkan komitmen rakyat untuk mencapai wawasan bersama ke arah sebuah Malaysia yang aman, makmur dan harmoni. Zul. Itu nampaknya penerimaan baik tapi dengan cadangan-cadangan mereka itu. Cadangan mereka. Terima kasih Yen atas paparan dan juga perkongsian tadi. Mungkin selepas ini kita boleh teruskan perbincangan kita bagaimana itu mendapat reaksi yang pelbagai juga. Ada yang menganggap perbezaan itu daripada segi faktor yang lain, bukannya faktor yang berkenaan dengan hubungan etnik, tapi kita menganggap itulah jurang yang ataupun ketegangan yang ada pada hari ini. Itu antara sikit sebanyak respon yang diterima juga di media sosial yang kita nampak. Itu lebih jelas dan vokal di sana. Itu mungkin kita dapat perhalusi dan juga kita berikan definisinya Prof selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam analisis Awani selepas ini. Kalau contohnya dalam betul lagi kita dalam analisis Awani. Kita ada 5 minit lebih kurang dalam blog ini. Singkat tapi banyak yang kita nak ceritakan. Prof, dalam aspek ini, kalau dilihat kepada status ataupun kepada perbualan di media sosial, kalau saya ambil dengan cara mudah di situ, apa yang diutarakan oleh mereka, kerisauan mereka apabila kita bercerita mengenai isu penyatuan nasional, mungkin ada yang mengatakan bahawa perkara-perkara yang dikongsikan bersama, perbezaan itu menjadi satu ketegangan. Walhal dalam aspek yang lebih besar, hubungan antara etnik sebagai contoh yang digusarkan itu tidak menjadi satu perkara pokok di Malaysia kerana kita kata sebagaimana Prof katakan tadi, jangka hayat untuk damai di Malaysia panjang masanya. Dan ini kita lihat bukan saja di Malaysia, dalam mana-mana negara sekalipun, perbezaan kelas menengah contohnya, itu yang perlu diatasi ataupun diselesaikan ataupun ditangani dengan cara yang lebih baik. Pandangan Prof dalam aspek itu bagaimana realiti kalau dalam konsep kita di Malaysia? Saya sangat setuju dengan pandangan dalam blog media sosial. Because sebenarnya akhir kalamnya sebenarnya paling penting bagi saya ialah kerajaan perlu memastikan mobiliti sosial berlaku. Peluang pendidikan, peluang pekerjaan, pendapatan, patut membeli material semua ini perlu diwujudkan supaya lahir masyarakat yang kita panggil pengagihan pendapatan itu meluas, bukan tertumpu sekumpulan. Kan mobiliti sosial itu berlaku pada kelompok sosial yang besar, tidak berlaku ketidaksamarataan, tidak berlaku golongan pendapatan yang kaya kecil, yang pendapatan rendah banyak. Dan bagi saya, kalau kita berjaya memastikan mobiliti sosial berlaku, kelas menengah membesar, dia secara tak langsungnya dia akan menjadi pengikat. Walaupun kita berbeza. Kenapa? Walaupun bila kita sudah ada kekuatan material, ilmu, kemahiran hidup mereka, apa yang berlaku? Walaupun kita orang kata bulan puasa orang Melayu berpuasa, orang Islam berpuasa. Tetapi budaya berpuasa itu dikomersialkan juga oleh kawan-kawan yang bukan Islamnya. Kita akan lihat mereka di bazar Ramadan, di buffet Ramadan. Sama je hari-hari Cina ni, kongsi Cina kan. Maka kita akan betul di hari Cina, tapi kerana kita merasa bersama, kita pergi shopping sama, kita beli buah limau sama, kita bertemu sama, akhirnya
titik pertemuan itu akan lebih banyak mengebak-mengebak. Kita keluar makan, tengok bola, kita tengok pergi nasi kandar. Bagi saya, bila kerajaan berjaya membangun negara, memastikan semua berjalan, meluasnya middle classes dan kurangnya kemiskinan dan jurang pendapatan lalu income semakin kecil, maka rakyat kita dengan keselesaan hidup itu sebenarnya akan membina banyak titik-titik pertemuan yang sebenarnya mengikat mereka, yang menyebabkan kenapa lahirnya jangka hayat damai yang panjang di Malaysia. Dalam hari ini mungkin sesuatu yang ekstrim dan juga vokal itu lebih ke hadapan, dan titik pertemuan itu mungkin kita seolah-olah tercari-cari semula arah apakah titik pertemuan kita, walaupun secara kita tidak sedari, secara naturalnya seperti sambutan perayaan kita meraihkan bersama. Itu tidak ke hadapan, suatu yang titik pertemuan itu tidak mendapat tempat yang paling pertama dalam konsepnya hari ini. Dalam aspek ini kita mungkin boleh bercerita mengenai plan penyatuan nasional di peringkat ahli politik dari parti A atau parti B. Akan tetapi kalau ianya tidak dapat diresapi dan dapat melangkaui lebih daripada dialog di antara dua pihak, itu satu. Bagaimana kita nak melihat dan juga memahami perkara ini secara lebih mudah dan juga secara lebih detail, Prof? Saya rasa pertama kita kena sedar rakyat kita berubah. Rakyat kita dah boleh menerima perbezaan etnik dan agama itu. Dan kalau kita jangan politikkan perbezaan itu. Dan dasar-dasar kerajaan perlu lebih bersifat terangkum. Tanpa memikir etnik dan agama, bersifat adil kepada setiap orang. Dan bagi saya ini benda-benda yang saya rasa sudah sampai masanya governance negara ini, pembangunan negara ini, dasar negara ini membuka. Kerana sebenarnya bagi saya rakyat kita ni sudah lebih daripada 5 generasi. Kita panggil bukan sekali yang migran kan, 5 generasi. Bagi saya anak watan di sini. Sebab itu bagi saya kita kena relook balik cara kita melihat ketuanan Melayu, ketuanan yang memecah belah. Bagi saya sebenarnya kita asasnya berada dalam satu penyatuan ketamadunan payung anak watan dalam masyarakat kepelbagaian. Menyatakan Melayu, Islam, Melayu, Bumiputera, Sabah, Sarawak, peranakan orang Cina, kampung, semua sebenarnya ini yang membentuk panggil anak watan itu. Kan? Ini benda yang perlu diperakui dan dasar awan kita, dasar pembangunan kita dan mesti dibuka. Dengan be inklusif dan be justice based. Prof kena datang awal ni balik untuk bercerita satu topik yang lain pula dalam situ. Mungkin banyak lagi perbincangan kita, tapi ini saja masa yang kita ada untuk malam ini. Terima kasih Prof kerana bersama kami dalam analisis awal ini pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Terima kasih. Semoga hujung minggu dan juga perayaan Tahun Baru Cina ini diraihkan bersama. Diucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada masyarakat Tionghoa di negara ini dan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya. Jika anda ada sebarang pandangan, boleh hantarkan bersama kami di Facebook atau Twitter Astro Awani. Bolehkan juga bersama kami di astroawani.com untuk mengikuti perkembangan berita segenap dimensi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi besok. Terima kasih banyak, Prof. Thank you.